Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Okey, pada hari ini saya Muhammad Zainal Aiman bin Zaini dan juga Muhammad Hidayat bin Rusli akan membuat pembentangan untuk subjek PPK 436 iaitu Seminar Pendidikan Khas. Okey, mari kita terus kepada isu yang ingin kami bawakan dalam pembentangan ini. Okey, kita terus kepada bahagian yang pertama iaitu isu. Okey, isu yang ingin kami bentangkan pada hari ini ialah cabaran dalam melaksanakan program pendidikan inklusif. Okey, terus kepada bahagian kedua iaitu definisi. Okey, dalam bahagian definisi, kami akan nyatakan definisi yang terdapat dalam isu yang ingin kami bentangkan. Okey, seterusnya ialah kita ke bahagian definisi. Okey, di bahagian definisi ini, kami telah memberikan definisi program pendidikan inklusif itu sendiri. Okey, menurut Kementerian Pendidikan Malaysia, program pendidikan inklusif ialah sesuatu program pendidikan bagi murid khas yang dihadiri oleh murid berkeperluan khas bersama-sama dengan murid lain dalam kelas yang sama di sekolah kerajaan ataupun sekolah bantuan kerajaan. Okey, ini bermaksud program pendidikan inklusif ini ialah program di mana murid khas akan disekalikan bersama-sama dengan murid ahli dan perdana di dalam satu kelas yang sama, dan mereka akan mendapat pengajaran yang sama dan pembelajaran yang sama. Dan perkataan inklusif diambil daripada perkataan bahasa Inggeris iaitu inklusif. Okey, inklusif ini bermaksud merangkumi. Jadi, pendidikan inklusif ini dapat didefinisikan sebagai suatu penyertaan yang merangkumi bukan sahaja murid alam perdana, tetapi juga murid berkeperluan khas di dalam sesuatu komuniti sekolah. Okey, di sini sama seperti yang atas lah, di mana inklusif ini bermaksud murid berkeperluan khas diletakkan bersama dengan murid aliran perdana untuk mendapatkan pembelajaran yang sama. Seterusnya, menurut Ismail, Mokhtar dan Hanafi pada tahun 2012, inklusif boleh ditarifkan sebagai proses pengintegrasian murid-murid berkeperluan khas ke dalam bilik darjah yang biasa. Dalam konteks pendidikan khas, proses ini bermakna murid-murid berkeperluan khas ini akan belajar bersama-sama murid aliran perdana yang lain di dalam bilik darjah yang sama dan diajar oleh guru biasa. Hal ini adalah untuk memastikan mereka berpeluang menikmati segala kemudahan belajar persekitaran normal dan kondusif seperti murid-murid lain tanpa mengira status. Okey, jadi di sini bermaksud inklusif ni ialah proses pengintegrasian. Okey, di mana murid-murid khas akan diletakkan di dalam kelas murid-murid perdana biasa dan dia akan diajar oleh guru perdana yang biasa. Dan di sini program ini akan memberikan peluang kepada murid-murid khas untuk menikmati persekitaran pembelajaran yang biasa, yang normal dan kondusif, dan mendapat ilmu yang sama tanpa mengira status. Dan walaupun program pendidikan inklusif ini merupakan program yang sangat baik, namun untuk menjalankan program ini mesti akan menimbul cabaran ataupun isu sekiranya sesebuah sekolah ataupun sesebuah institusi ingin melaksanakan program ini. Untuk bahagian isi kandungan, di sini merujuk pada masalah utama dalam artikel ataupun jurnal yang telah kami rujuk berdasarkan ataupun yang berkaitan dengan isu-isu yang kami fokuskan tadi. Di sini kita dapat lihat antara masalah-masalah yang sering terjadi dalam program pendidikan inklusif di Malaysia. Salah satunya ialah kekurangan pengetahuan mengenai pedagogi dalam pengajaran murid pendidikan khas. Masalah ini sering berlaku dalam kalangan guru-guru khas, guru-guru arus perdana yang mengajar dalam pendidikan inklusif, dalam kelas pendidikan inklusif. Yang kedua ialah keterasingan program pendidikan khas dalam sistem pendidikan. Kita sedia maklum, kebanyakan sekolah di Malaysia, sistem pendidikan khas sering terpinggir dalam sistem utama pendidikan.
Yang ketiga ialah sokongan ibu bapa yang terhad. Segelintir ibu bapa yang mempunyai anak yang mempunyai masalah pembelajaran ataupun berkeperluan khas sering mengabaikan tanggungjawab mereka terhadap anak-anak mereka, terutamanya dalam aspek akademik dan pendidikan. Yang keempat, alatan dan kelengkapan mengajar yang tidak mencukupi. Masalah ini sering berlaku terutamanya yang sekolah-sekolah berada di luar bandar kerana mereka kekurangan alat ataupun kelengkapan untuk mengajar dalam kelas pendidikan inklusif. Yang terakhir, perancangan pendidikan yang tidak seragam. Perancangan pendidikan yang tidak seragam ini sering berlaku pada kebanyakan sekolah yang perancangan pendidikannya tidak seragam dengan sekolah-sekolah yang lain, menyebabkan masalah untuk membuat ataupun mengadakan satu program dalam kelas inklusif. Seterusnya ialah bahagian bukti penyelidikan. Okey, dalam bahagian ini kami akan memberikan beberapa contoh kajian lepas yang telah kami kaji untuk menyokong isi kandungan bagi pembentangan kami. Okey, seterusnya kita ke bahagian bukti penyelidikan. Okey, terdapat beberapa kajian lepas yang telah kami kaji untuk menyokong isi kandungan bagi pembentangan kami. Dan kajian-kajian lepas yang dikaji adalah seperti berikut. Yang pertama ialah artikel iaitu masalah pengajaran guru dalam pendidikan inklusif di sekolah. Okey, yang kedua, pengurusan program pendidikan inklusif bagi murid bermasalah pembelajaran, kajian secara naratif inquiry. Dan yang ketiga ialah cabaran guru pendidikan khas pada abad ke-21. Okey, seterusnya kita akan melihat satu persatu kajian lepas yang telah dijalankan dan telah dikaji di dalam pembentangan ini. Okey, bagi kajian lepas yang pertama, kajian dijalankan oleh Siti Fatimah Saleh dan Mustafa Cik Omar, dan kajian ini dijalankan pada tahun 2018. Okey. Menurut Siti Fatimah Saleh dan juga Mustafa Cik Omar, permasalahan di dalam kelas di PPI ataupun program pendidikan inklusif boleh dikategorikan kepada dua, iaitu permasalahan pengajaran guru mata pelajaran arus perdana dan juga permasalahan pembelajaran murid berkeperluan khas. Okey, jadi di sini pengkaji yang mengkaji kajian ini telah menyenaraikan dua permasalahan di dalam PPI, iaitu permasalahan pengajaran guru mata pelajaran arus perdana dan yang kedua, permasalahan pembelajaran murid berkeperluan khas itu sendiri. Okey. Dalam kajian ini, mereka telah menyatakan beberapa faktor yang menyebabkan timbulnya permasalahan ini, dan faktor-faktor ini merupakan punca utama berlakunya dua permasalahan yang telah saya nyatakan sebentar tadi. Okey, faktor-faktor yang menyebabkan berlakunya permasalahan ini ialah, yang pertama ialah pengetahuan pedagogi guru yang mengajar di kelas PPI itu sendiri, dan yang kedua, kaedah pengajaran atau kaedah pengajaran guru itu sama ada kaedah pengajaran yang tidak efektif ataupun kurang berkesan, dan yang ketiga, bimbingan yang tidak berkesan. Bimbingan ini bimbingan daripada guru tersebut sendiri, dan yang keempat ialah bebanan tugas, di mana guru mempunyai beban tugas yang terpaksa mereka hadapi, dan yang kelima ialah motivasi yang ada dalam diri guru yang mengajar di kelas PPI, dan yang terakhir ialah sikap guru itu sendiri. Okey, kita teruskan pula dengan kajian lepas yang kedua, iaitu kajian yang dijalankan oleh Nur Aini Ahmad, iaitu pada tahun 2014. Okey, dalam kajian ini, metodologi kajian yang digunakan oleh Nur Aini Ahmad ini ialah dengan menggunakan reka bentuk naratif inquiry, di mana data dikumpul menerusi pemerhatian, analisis bukti dokumen dan juga temu bual. Dan untuk menjayakan kajian ini, pengkaji telah mengambil ataupun memilih 4 orang guru dan untuk dijadikan peserta dalam kajian ini. Okey, terus-terusnya mari kita lihat hasil ataupun dapatan kajian daripada kajian ini.
Okey, mari kita lihat kepada hasil yang dapat dikaji dalam kajian yang kedua, iaitu kajian yang dijalankan untuk melihat pengurusan program pendidikan inklusif bagi murid bermasalah pembelajaran. Okey, hasil daripada kajian ini ia menunjukkan bahawa pengurusan program pendidikan inklusif di sekolah yang dikaji tidak begitu baik kerana kualiti pengajaran guru dalam program tersebut itu sendiri. Okey, ini menunjukkan pengurusan program pendidikan inklusif di sekolah yang dikaji tidak begitu baik kerana kualiti guru-guru yang mengajar di dalam PPI ataupun di dalam program tersebut tidak mencapai tahap yang maksimum ataupun tidak mencapai tahap yang memberangsangkan. Okey, di sini kita dapat lihat bahawa kualiti pengajaran guru itu penting untuk mendapatkan suasana ataupun mendapatkan kualiti pendidikan dalam program pendidikan inklusif itu. Dan hasil daripada kajian ini, ia mendapati bahawa guru yang sedia ada tidak diberikan kursus untuk meningkatkan kualiti program pendidikan inklusif. Okey, jadi di sini kita dapat simpulkan bahawa guru yang akan mengajar di dalam program pendidikan inklusif perlulah diberikan kursus untuk ia mendapat agar guru-guru tersebut dapat diberikan kemahiran dan cara untuk mengendalikan program inklusif dan mengendalikan murid-murid yang berkeperluan khas di dalam kelas inklusif tersebut. Dan di sini kita dapat simpulkan bahawa guru perlulah diberikan kursus untuk meningkatkan kualiti program pendidikan inklusif. Okey, kita teruskan kepada kajian lepas yang ketiga. Okey, kajian lepas yang ketiga dijalankan oleh Hana Akilah pada tahun 2019. Okey, pada dalam kajian ini, mereka telah menyatakan beberapa isu yang timbul yang memberi impak kepada golongan pendidik khususnya dalam pendidikan khas. Dan isu-isu ini akan memberi impak secara langsung kepada kualiti pembelajaran ataupun kualiti pengajaran di dalam program pendidikan inklusif. Dan antara isu-isu yang timbul di dalam kajian ini ialah yang pertama ialah komitmen guru itu sendiri, yang kedua pembangunan profesionalisme guru yang terhad, dan yang ketiga keterasingan program pendidikan khas dalam sistem pendidikan, dan yang terakhir ialah sokongan daripada ibu bapa yang sangat terhad. Okey, jadi kita dapat lihat di sini isu-isu ini merupakan faktor utama yang menyebabkan yang memberi impak negatif kepada institusi pendidikan khas ataupun secara khususnya kepada program pendidikan inklusif. Dan isu-isu ini akan memberi secara langsung akan mengakibatkan kualiti pendidikan program pendidikan inklusif itu sendiri merudum ataupun tidak mencapai tahap yang diperlukan. Dan itu saja untuk bahagian bukti pendidikan. Seterusnya ialah jurang dalam kajian, jurang yang terdapat dalam artikel ataupun jurnal yang telah kami rujuk. Berikut merupakan jurang dalam kajian yang telah kami perolehi berdasarkan artikel ataupun jurnal yang telah kami rujuk. Jurang pertama ialah kajian pertama dan ketiga hanya menyatakan permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan program pendidikan inklusif tanpa melakukan sebarang kaedah kajian untuk mendapatkan kesasihan data. Okay, jurang ini menyatakan jurnal pertama dan ketiga yang telah kami rujuk hanya memaparkan ataupun menyatakan masalah yang timbul dalam program pendidikan inklusif tanpa membuat sebarang kajian ilmiah untuk mendapatkan data yang sahih dan tepat yang menggambarkan masalah tersebut. Kedua, walaupun terdapat guru-guru yang layak mengajar dalam kelas pendidikan inklusif, namun pelaksanaan program pendidikan inklusif untuk murid berkeperluan khas kurang berjaya dilaksanakan sepenuhnya kerana terdapat halangan dan cabaran. Okay, jurang ini menyatakan kebanyakan guru layak untuk mengajar dalam kelas inklusif, namun disebabkan halangan dan cabaran tertentu menyebabkan program pendidikan inklusif untuk murid berkeperluan khas tidak berjaya dilaksanakan dengan sepenuhnya. Ia di sini bermaksud
dia berjaya tetapi tidak berjaya sepenuhnya, tidak berjaya 100% untuk memastikan program tersebut berjalan dengan lancar kerana dengan cabaran ataupun halangan yang dihadapi untuk menguruskan program pendidikan inklusif. Akhir sekali, kualiti pengajaran dalam program pendidikan inklusif dalam kalangan guru biasa perlu dipertingkatkan untuk memastikan murid-murid masalah pembelajaran tahap ringan terutamanya dapat menunjukkan potensi sebenar mereka. Di sini, kualiti pengajaran diutamakan untuk memastikan murid-murid berkeperluan khas dan tahap ringan dapat menunjukkan potensi sebenar mereka bersama dengan murid-murid normal dalam pelajaran. Di sini ditekankan guru biasa hendaklah ditingkatkan ataupun mendalami ilmu untuk mengajar murid berkeperluan khas dalam kelas pendidikan inklusif. Seterusnya, cadangan masa depan. Ia melalui artikel ataupun jurnal yang telah kami rujuk. Jadi, kami boleh simpulkan di sini cadangan untuk menyelesaikan masalah yang sering berlaku dalam program pendidikan inklusif, antaranya ialah mewajibkan guru aliran perdana yang mengajar dalam kelas inklusif menjalani kursus untuk mendalami ilmu pedagogi dalam pengajar murid berkeperluan khas. Ini adalah satu cadangan dari kami supaya guru arus perdana meningkatkan kemahiran dalam mengajar ataupun membentuk jenis pengajaran yang sesuai untuk murid-murid berkeperluan khas. Kedua, membuat satu perbincangan melibatkan ibu bapa, murid berkeperluan khas dengan pihak sekolah mengenai pelbagai aspek seperti masalah yang dihadapi murid di rumah ataupun di sekolah, pencapaian murid dalam akademik, pelajaran anak mereka di rumah dan sebagainya. Seterusnya, menyeragamkan sistem pendidikan inklusif di seluruh sekolah ataupun lebih tepatnya di Malaysia. Cadangan ini hanya pihak-pihak yang wajib ataupun pihak-pihak wajib terutamanya Kementerian Pelajaran Malaysia perlu mengambil tindakan untuk menyeragamkan sistem pendidikan inklusif di seluruh Malaysia. Seterusnya, pihak sekolah bekerjasama dengan kementerian berkaitan atau organisasi bukan kerajaan dalam menyediakan kelengkapan bahan dan alatan mengajar. Pihak sekolah perlu berusaha untuk mendapatkan kelengkapan bahan alatan mengajar yang secukupnya untuk memudahkan proses pembelajaran dan pengajaran dalam program pendidikan inklusif. Ia boleh dibantu kementerian berkaitan atau seperti Kementerian Pendidikan ataupun yayasan negeri atau organisasi bukan kerajaan seperti Persatuan Ibu Bapa Guru dan Sekolah (PIBG) untuk berusaha bersama-sama dalam menyediakan kelengkapan yang secukupnya untuk kegunaan murid-murid dalam pendidikan inklusif.